Baik, kembali bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi, menerusi segmen Elit Rohani membawakan tajuk lisan ya. Bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia, Dr. Hajah Mansuriati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat pagi ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah, hari ini berkesempatan lagi kita ni membawakan satu lagi topik ya yang kita ni hasratkan dapat memberikan pengetahuan yang juga barangkali boleh dimanfaatkan dalam hal kita ni membentuk sahsiah. Itu yang sebenarnya yang cuba ingin kita ni bawakan dalam elit rohani ya, memperkasa, memperpisaikan lagi rohani insya-Allah. InsyaAllah. Jadi berkenaan dengan lisan ni Dr. Hajah, kalau tadi mungkin faham tapi tidak mendalam, dapat dikongsikan sebagai mukadimah definisi lisan itu sendiri. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana jua segmen ini dapat diikuti, okey. Mudah-mudahan semuanya kita ini sentiasa dalam rahmat Allah jua. Okey. Amin ya rabbal alamin. Sebagai mukadimah bagi tajuk yang akan dibincangkan hari ini adalah lisan. Okey. Memang sebenarnya lisan ni banyak sudah orang yang membicarakannya, banyak sudah orang yang bercakap tentangnya. Namun saya akan cuba mengolahkannya sedikit untuk hari ini, okey. Dan diharapkan perbincangan hari ini boleh kita ni lihat sedikit dari sudut yang lainnya mengenai dengan lisan ni. Okey. Baik, lisan ni dari segi definisinya kita sudah faham. Lisan ni ia adalah perkataan daripada bahasa Arab. Maksudnya lidah. Okey. Baik, apabila menyebut lidah, okey, di sana akan terkait apabila kita ni bertutur, berbicara, dan di sana akan kita ni ada menggunakan beberapa rangkaian perkataan, beberapa patah perkataan. Kita ni akan bercakap kan. Kemudian katanya bercakap itu menggunakan maksudnya kita ni akan menyampaikannya dengan mulut, macam itu. Jadi melihat kepada kedudukan lisan, di sana kita menggunakan beberapa patah perkataan, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita ni jaga. Of course kita ni sebagai orang Islam, okey, yang ialah panutan kita ni itu adalah agama Islam. Memang sudah tentu ada pedoman dan panduannya untuk kita ni berbicara, dan di sana ada akhlaknya, di sana ada etikanya, dan juga ada kita ni punya adab dalam berbicara. Baik. Bercakap tentang lisan ni juga, okey. Rasulullah SAW selalu memperingatkan kita ni mengenai dengan lisan ni, supaya kita ni berhati-hati tatkala kita ni berbicara, sebab andai kata kita ni tu silap sedikit dalam mengutarakan sesuatu, maka padahnya tu akan kita ni merasalah. Betul. Ada kita ni mendengarkan pepatah Melayu ya. Telajak perahu boleh kita ni undur. Apa yang kita ni terlajak kata buruk padahnya. Dan ada lagi satu perumpamaan tu, lidah yang tajam umpama pedang tu. Jadi kita ni melihat betapa adanya keutamaan dan pentingnya kita ni menjaga lisan. Tapi Dr. Hajah, dalam hal yang ingin kita ni bawakan hari ini, lisan yang juga ada barangkali disentuh ya, dikaitkan di dalam Al-Quran dan juga mungkin hadis ini, bagaimana? Baik. Lisan ni ialah salah satu organ badan kita ni juga sebenarnya, dan ia pun sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah juga, namun ia diciptakan dengan ada kurniaan yang tersendiri macam tu. Sebagai contoh, kalau boleh saya bawakan balik, lidah ni adalah memberikan kita ni fungsinya adalah untuk berbicara. Sama seperti juga dua biji mata kita ni, okey, yang dianugerahkan adalah fungsinya adalah untuk melihat. Macam itu. Kemudian dua telinga adalah fungsinya untuk kita ni mendengar, macam itu. Jadi semuanya berfungsi. Sudah Allah tentukan fungsinya macam itu. Namun kita ni sebagai yang menerima anugerah ataupun kurniaan yang besar ni, jadi kena hati-hati sikit untuk memanfaatkan kurnia yang diberikan. Right. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Qaf, okey, ayat 18, yang terjemahannya menyebutkan bermaksud tiada suatu ucapan pun yang kita ni ucapkan itu, yang kita ni lafazkan itu, melainkan ada dekat kita ni itu malaikat yang mengawas, yang selalu akan mencatat
dan selalu ada hadir sewaktu kita ni berbicara tu macam tu. Artinya andai kata yang kita ni bicarakan itu baik, maka catatan tu akan sebelah kanan lah, baiklah jadinya. Namun begitulah sebaliknya. Okey. Dan jadi menerusi ayat yang disebutkan tadi itu, Allah sendiri memperingatkan kita ni bahwasanya hati-hati tatkala bicara, kerana memang ada berlakunya catatan selepas kita ni berbicara macam tu. Jadi perkara ni mungkin agak kurang disinggung ataupun mungkin banyak orang tadi mendengar sekali pintas saja macam tu. Yang penting tu adalah adanya catatan macam tu. Andai kita ni menghayati catatan, adanya catatan, setentunya hati kita ni sangat-sangat berawas-awas untuk berbicara macam tu. Kalau boleh tu berbicara tu jangan sampai melukakan hati orang. Macam tu. Berawas-awas tatkala kita ni berbicara. Baik, dan Rasulullah SAW juga pun pernah bersabda, menyebutkan katanya keselamatan manusia itu adalah tergantung pada kemampuannya memelihara lisan, menjaga lisan macam tu. Jadi ini pun sudah menunjukkan betapa pentingnya untuk kita ni menjaga lisan itu. Jangan kita ni maksudnya selarah-larahnya berbicara macam tu. Kita ni kena hati-hati macam tu. Dan menyebut hati-hati dalam bicara ni artinya sudah tentu adanya adab, tata susila kita ni tatkala berbicara, okey, lemah lembutnya, sopan santun kita ni berbicara macam tu. Jadi itu perlu ada semasa kita ni berbicara dengan sesiapa pun. Ndak kira sama ada yang dengan kita bicara tu adalah orang yang lebih berusia daripada kita ni maupun juga yang muda dengan kita ni macam tu. Macam mana pun mungkin akan ada orang bertanya macam mana waktu kita ni marah misalnya. Okey. Jadi dalam hal kita ni marah, macam mana kita ni kan mengawal kita ni punya tonasi berbicara tu macam tu. Semua tu pun berpandu daripada dalaman kita ni, kawalan dalaman. Sebab tu lisan ni sebenarnya dalaman tu harus mengawal macam tu. Jadi ia akan lahir dengan yang terbaiknya lah macam tu. Kalau dah dikawal dalaman, ia akan melontar macam itu saja. Mana mungkin kita ni akan membuang sifat marah, tidak mungkin, sebab sifat marah tu memang anugerah juga macam tu. Takkan mungkin tidak ada sifat marah. Mesti setiap orang memang ada rasa marah macam tu. Baik, ya, itulah sedikit perkongsian daripada Ustazah tadi ya. Jadi dalam kehidupan seharian kita ni ya, apabila kita ni merenungkan seketika tadi, ada yang mencatat di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ya. Mata kita digunakan untuk apa? Jika kepada perkara-perkara yang bermanfaat dan juga mendatangkan kebaikan, dicatatlah di sebelah kanan ya. Dan perkara-perkara buruk dicatatlah sebelah kiri. Jadi perkara-perkara seringan sedemikian, jika kita ni terlepas pandang, kadang-kadang ya boleh menambahkan lagi catatan di sebelah kiri kita ni ya. Jadi perlu berhati-hati, apatah lagi lisanan ya. Tapi dunia sekarang ini berbeza sedikit lisan mungkin kurang, tapi tangan lebih cepat sedikit untuk disebar luaskan ya. Dan apabila ia sudah ada di sana, indah lagi dapat dipadam. Jadi itu yang membuatkan kita ni bahaya ya. Jadi sedikit ni Ustazah, mungkin boleh menyentuh mengenai perkara tersebut ya. Dan kita ingin mengetahui juga berkenaan dengan afatul lisan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Baik. Disebutkan tadi mengenai kedudukan lisan di dalam Quran dan Sunnah, dan sengaja saya bawakan ke hari ini afatul lisan, maksudnya bahaya. Orang lain menterjemahkan bahaya. Namun pada saya lebih suka mengambil terjemahannya itu adalah malapetaka lisan itu daripada lisan, ataupun mara bahaya yang akan kita ni dapati hasil sebab kita ni tidak melihara lisan macam tu. Jadi kitab Ihya Ulumuddin adalah ditulis oleh ulama sufi termasyhur, Imam Al-Ghazali, dan di dalam kitabnya ni pun jarang je orang membahaskan. Jadi saya cuba kongsikan di sini. Kitabnya tu sekarang sudah ada terjemahannya. Kitabnya agak besar, tebal, dan pembahagiannya itu adalah kepada 4 bahagian. Bahagian pertama itu adalah melibatkan tentang ibadah. Bahagian kedua adalah terkait tentang muamalah. Kemudian bahagian ketiga adalah terlibat dalam pembahasannya itu adalah muhlikat. Muhlikat artinya perkara-perkara yang boleh merosakkan
Kemudian yang terakhir, pada bahagian yang terakhir itu ialah munjiat, perkara-perkara yang perlu diselamatkan, macam tu. Dan cerita afatul lisanannya tadi, sebutan afatul lisanannya tadi, ia adalah termasuk dalam pada bahagian yang ketiga, iaitu muhlikat, perkara-perkara yang perlu kita ni ambil perhatian, sebab ia mendatangkan ada bahayanya. Dan bahayanya tu melibatkan dampak dan impaknya tu sangat berat untuk kita ni tanggung sebenarnya, andai kita ni tu kurang menjaga lisan. Okey. Disebutkan tadi lisan ni ia boleh diibaratkan sebagai pedang yang tajam macam tu. Itulah akibat kita ni kurang menjaga macam tu lisan. Itu tadi adalah yang di-highlight oleh Imam Al-Ghazali tentang afatul lisan, bahawasanya bukan baru hari ini kita ni kan mendengar cerita tentang bahaya lisan ini. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang wafatnya pada tahun 505 Hijrah itu pun sudah ada bercakap tentang afatul lisan. Jadi mara bahaya, malapetaka hasil daripada kita ni kurang mengawas menjaga lisan. Di awal tadi Dr. Haja ada menyentuh sebenarnya setiap perkara yang boleh menimbulkan pada kesempurnaan dan keindahan itu ianya berhubung kait dengan etika, akhlak dan juga adab. Apabila wali juga ada mengaitkan ni mengenai dengan lisan masa ni boleh kita ni terjemahkan dalam era IR 4.0 itu lebih kepada keaktifan dan keagresifan daripada jari kita ni, keyboard warrior. Jadi pendapat yang mungkin boleh kita ni samakanlah, kerana sama juga apa yang kita ni utarakan dalam laman sosial dan seumpamanya, ya umpama kita ni melisankan tetapi indah zahir macam tu. Tapi ia nampak di sana. Baik. Macam mana? Namanya jual lisan, nama jual tadi kita ni punya kita ni punya matlamat tu tadi adalah menjaga lisan agar tidak melukakan mana-mana pihak. Okey. Jadi apapun bentuknya, ia adalah berpunca daripada lisan, kemudian kita zahirkan dalam bentuk penulisan. Okay. Dan penulisan itu lebih kekal, rather than daripada bercakap dengan lisan kan, dia setakat didengar orang dan orang mungkin boleh lalu saja, lupa macam tu. Tapi harus kita awas, tidak mungkin semua orang itu akan melupakannya, meskipun ia dalam bentuk lisan, apalagi ia di dalam bentuk tulisan macam tu. Cuma tanggungjawab kita ni adalah orang yang dipertanggungjawabkan setelah kurniaan terbesar diberikan kita ni, lisan sebagai kurniaan terbesar, nikmat yang Allah Taala berikan kita ni, maka kita ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjaga, melihara. Kendati pun kita ni dipertanggungjawabkan untuk menurunkan apa yang dituturkan ke dalam bentuk tulisan, masih di sana kita ni punya tanggungjawab, mas'ul kita ni masih ada untuk menjaga apa yang diperturunkan daripada lisan itu ke dalam bentuk tulisan. Jadi yang penting matlamat di sana ialah menjaga lisan dan menjaga agar tidak semua pihak itu akan ada orang yang terluka hasil daripada penulisan kita ni tadi tu. Macam tu. Baik, masih ada tanggungjawab. Besar rasanya tanggungjawab tersebut untuk kita ni menjaga pertuturan dan juga apa yang kita ni tuliskan berusi kata-kata hati kita ni jadi jangan terlepas pandang di sana dalam segala tindak tanduk yang kita lakukan di muka bumi Allah ni pastinya akan diperhitungkan dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita ni boleh bermohon doa. Ampun. Dosa kepada orang sesama lain. Manusia. Payah kita ni mencari orang itu untuk bermohon maaf jadi berhati-hatilah di dalam tindak tanduk kita ni Dan sedikit Ustazah, nikmat besar penjagaan lisan ini dan mungkin boleh disimpulkan tajuk pada hari ini. Baik. Biasanya orang akan bercakap terus pada bahaya. Namun saya meninggalkan bahagian tersebut. Saya akan terus kepada nikmat. Nikmat kita ni melihara lisan itu. Jadi satu motivasi yang agak positif saya rasa. Dan di mana kalau kita ni menjaga lisan, insya-Allah dosa akan diampunkan. Jadi mudah untuk kita ni memperbaiki semula di mana kesilapan kita ni itu. Kemudian yang keduanya, kalau kita ni menjaga lisan itu, keselamatan dunia akhirat terpelihara, macam
tu. Dan kita ni adalah akan sentiasa dalam jaminan Allah Taala untuk masuk syurga macam tu. Itu adalah di antara beberapa perkara nikmat besar kalau kita ni berjaya memelihara lisan itu tadi juga. Dan selain itu memelihara lisan ni ia adalah asas asas untuk segala kebaikan yang kita lakukan. Dan yang paling penting menjaga lisan ia akan membentuk keseluruhan anggota kita ni untuk terus istiqamah. Kenapa? Sebab lisan kita ni betul lurus, maka kita ni insya-Allah akan istiqamah berada dalam semua fungsi anggota badan kita ni itu. Macam tu. Okay. Jadi lisan ini ada juga kepentingannya seperti ilmu juga sebenarnya. Kerana kalau Indah berilmu, Indah mungkin kita ni dapat mengawal cara lisan kita ni kan. Ilmu itu umpama pakaian kepada empunyanya lah tu. Kerana dengan adanya ilmu, seseorang individu itu akan lebih nampak dimuliakan. Sama juga barangkali kalau lisan itu mampu kita ni jaga dan sempurnakan, kita ni akan nampak macam mana timbal balik maklum balas daripada orang, cara dorang melayan kita ni kan tu, macam itu. Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Hajah. InsyaAllah 2 minggu ke depan lagi akan bersama dalam ruangan ataupun segmen Elite Rohani. Pastinya tajuk-tajuk yang dibawakan ini tetap dan terus menarik kembali. Betul, insya-Allah ya. Di lain kesempatan kita akan bersama lagi Ustazah. Terima kasih perkongsiannya pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dr. Hajah Mausuryati binti Haji Yahya ya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa bersama dengan Auda penonton pada pagi ini mengongsikan berkenaan dengan lisan ya. Jadi menarik juga sebenarnya ya. Ada saya mendengarkannya jika kita ini tidak dapat berbicara perkara-perkara yang bermanfaat, lebih baik diam. Mari kita diam. Indahlah. Itu contoh sahaja. Kerana betul lah kalau orang Indah ada perkara-perkara penting yang akan diucapkan, tidak ada unsur ilmu dan seumpamanya, lebih baik diam. Itu mungkin akan, kalau bercakap banyak itu mengurangkan pahala barangkali, mengurangkan keberkatan. Kalau puasa mereka yang lihir. Ya, baik, pengisian jam terakhir nanti selepas kita mengikuti berita pukul 9 pagi. Betul. Kita ada 2 lagi ni sebenarnya ruangan wawancara. Cukup padat ya hari ini. Dan yang kita bawakan nanti selepas berita wawancara perancangan kewangan, membawakan tajuk perancangan kewangan dan produk-produk Standard Chartered Bank Brunei ya. Dan juga di penghujung itu nanti akan kita bawakan ini juga cukup menarik ni, di mana penerbitan satu buku yang berjudul Personality Hebat Gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tips kehidupan seharian di zaman moden. Wow. Kan? Jadi nantikan ya. Itu yang terakhir akan kita ketengahkan di dalam rancangan Rampai Pagi untuk pengisian pada hari ini ya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat berhari Jumaat. Mudah-mudahan di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, kita ini akan terus-menerus mengisikan waktu lapang kita ni dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dan juga benar-benar berikan makna dalam kehidupan kita ni insya-Allah ya. Yang baru saja menikmati sarapan, selamat bersarapan. Yang beraktiviti, selamat beraktiviti. Dan jangan ke mana-mana, jangan alihkan pandangan Auda. Tetap bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Kembali selepas berita ini.